Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram masjid. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen. Semoga dengan apa yang anda lakukan membuatkan aku bertambah semangat untuk meneruskan konten berkenaan dengan cerita-cerita seram, mistik ataupun misteri. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, dirahmati oleh Allah, diberikan kesihatan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Ikutilah kisah seram ini. Pada suatu hari, aku bersama dengan 2-3 orang rakanku yang ingin mencari tempat tidur. Pada mulanya kami ini adalah budak-budak remaja yang hidup boleh dikatakan berdikari juga. Jadi oleh kerana kami tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, jadi kami akan jadikan masjid sebagai tempat untuk kami berehat di waktu malam. Nak dijadikan ceritanya, pada suatu malam tu kami datanglah ke masjid tu. Waktu tu waktu tengah malam, lebih kurang dalam pukul 12 malam, untuk kami tidur di koridor masjid tu. Jadi sebelum tidur tu, kami nak pergi dah buang hajat dulu. Masa kami nak pergi buang hajat tu, kami duduk dulu di anak tangga koridor masjid tu. Tiba-tiba kami nampak ada beberapa orang pelajar tahfiz yang masuk ke dalam tandas. Dulu dekat masjid ada satu tandas lama, tapi tandas tu sekarang dah digubah. Dah dirubah, dijadikan tandas tu dibesarkan lagi. Tapi bukan jadi tandas, tapi dijadikan kantin untuk pelajar-pelajar kafar. Dekat sekolah tu ada kafar, dan ada juga tahfiz kat situ. Jadi yang nak aku ceritakan ni, aku nampak beberapa, bukan aku seorang dengan 2-3 lagi kawan aku, nampak budak-budak tahfiz masuk ke dalam tandas tersebut. Tapi yang peliknya, aku tak nampak lagi budak-budak tahfiz tu keluar daripada tandas tu semula. Budak-budak tahfiz ni aku nampak mereka ni berpakaian serba putih semua. Daripada bawah sampai atas semua putih. Ramailah, aku tengok ramai pasal diorang ni beratur. Ramai. Tapi aku pelik juga, dah pukul 12 malam. Kenapa masih ada lagi pelajar-pelajar yang tak tidur lagi? Sedangkan ini adalah sekolah tahfiz. Biasanya sekolah tahfiz ni mesti ada warden yang akan jaga pelajar-pelajar tersebut. Pula tu pada hari itu adalah hari bersekolah. Jadi bila aku tunggu pelajar-pelajar ni keluar, tapi tak ada siapa pun yang keluar daripada tandas tersebut. Oleh kerana ingin tahu, dan aku pun ingin juga melepaskan hajatku. Oleh kerana aku ingin tahu dan ingin melepaskan hajat aku juga, jadi aku bersama dengan 2-3 lagi rakan aku pergilah ke arah tandas tersebut. Bila kami masuk ke dalam tandas tu, memang tak ada sesiapa di dalam tandas itu. Ini yang menjadi tanda tanya kepada kami, aku dan juga kawan-kawanku, siapa yang aku nampak tadi. Jadi tanpa berlengah-lengah, aku pun keluar daripada tandas dan aku pun terus pergi ke koridor untuk kami berehat. Dekat koridor tu dia ada macam
satu kawasan tu dia ada macam dia panggil bawah tangga tau. Bawah tangga tu adalah macam satu tempat untuk kami berehat kat situ lah. Jadi kami pun bentang tikar kat situ, kami pun berehat di situ. Dan alhamdulillah tak ada apa-apa lagi gangguan-gangguan yang kami nampak dekat masjid tersebut. Ini sajalah perkongsian yang berkenaan dengan masjid tadi. Dan ada satu lagi kisah juga, iaitu masjid juga. Masa tu aku bersama dengan isteriku dan juga seorang anakku yang berada dalam kandungan isteriku, belum lahir lagi. Kami masa tu nak pergi ke Melaka kerana keesokan harinya ada kenduri kahwin. Melaka ni ialah sebuah kampung kampung arwah kepada bapa aku. Jadi aku nak balik ke sana lah. Aku bertolak lebih kurang dalam pukul 1 pagi. Selepas saja aku berniaga, masa aku berniaga dekat town. Jadi lepas aku berniaga tu, aku terus nak gerak pergi ke Melaka lah. Lebih kurang dalam pukul 1 pagi. Dalam perjalanan tu memang banyak dugaan jugalah. Biasa kalau Melaka pukul 3, pukul 4 dah sampai dah. Pasal bukannya jauh pun, dekat je. Tapi pada malam tu aku seperti kena main tau. Kena main. Aku lalu pada jalan yang sama berulang-ulang kali. Aku biasa kena alami dengan perkara-perkara macam ni. Dan sehinggalah aku sampai di sebuah masjid, iaitu ketika selepas azan subuh aku sampai. Punyalah lama, bayangkanlah daripada pukul 1 sampai pukul 5 lebih kat pukul 6 Jadi aku berhenti dekat masjid tu. Aku nak sembahyang lah. Tapi yang pelik je aku tengok jamaah yang ada dalam masjid tu, mereka ni macam seumpama macam tidak bertegur sapa. Seperti macam tidak bertegur sapa. Masing-masing dengan hal-hal masing-masing. Jadi selesai aku sembahyang, aku tengok jamaah-jamaah tadi dah tak ada kat situ. Dan tinggal aku dan juga isteriku dan anak yang ada dalam kandungan isteriku. Jadi aku tertanya-tanya lah, kan, siapa tadi? Dan begitu cepat saja mereka ni pergi meninggalkan masjid ni. Akhirnya masjid ni jadi sepi seperti mana ketika aku masuk dalam masjid tadi. Sepi. Jadi kalau korang pernah alami perkara yang macam ni, korang tolong komen kat bawah tu, supaya aku dapat tahu apa yang telah anda semua lalui. Pengalaman anda adakah sama macam yang aku alami? Okey, ini sajalah kisah-kisah yang dapat aku kongsikan kepada anda semua. Semoga anda semua terhibur dengan cerita-cerita yang aku kisahkan kepada anda. Apa-apa pun aku nak mengucapkan terima kasih dan selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.